Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Isnin kepada yang sedang berpuasa 6. Selamat berpuasa. Semoga cukup 6 hari puasa 6, insya-Allah. Mama Iti doakan semua dalam keadaan baik, sihat sejahtera, dirahmati, dilindungi dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Mama Iti nak mengambil kesempatan untuk berkongsi sedikit pengalaman mengajar anak sendiri mengaji start daripada alif bata. Okey, sebelum tu Mama Iti nak perkenalkan diri Mama Iti kepada siapa-siapa yang ada friend dengan Mama Iti tapi masih belum mengenali Mama Iti. Mama Iti ingin memperkenalkan diri Mama Iti. Nama sebenar Siti Jamaiyah binti Muhammad Asim. Berumur hampir 35 tahun. Bulan 10 ni genap 35 tahun. Sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang cahaya mata, iaitu 1 lelaki dan 3 perempuan. Okey. Hari ini nak berkongsi perkara yang sangat simple. Saja nak share dengan kawan-kawan semua. Sebab kemungkinan kawan-kawan Facebook Mama Iti lebih advance lagi. Tapi saja je nak berkongsi. InsyaAllah mungkin kalau ilmu ni bermanfaat, bolehlah dikongsikan kepada orang lain. Okey. Hari ni kita nak belajar alif bata kan. Ini mengikut pengalaman Mama Iti ya. Kalau you all ada pendapat masing-masing, boleh komen. Ataupun kalau ada kesalahan, bolehlah PM Mama Iti. Mama Iti sedia untuk ditegur dan belajar jika ada benda-benda yang perlu diperbetulkan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Kebanyakan di rumah mesti ada Iqra' kan? Okey. Iqra' ni memang bagus untuk anak-anak belajar. Mudah faham. Hurufnya pun satu-satu kan. Mudah difahami untuk anak-anak kita. Okey, ibu bapa di rumah pada musim PKP ni boleh start mengajar anak-anak yang berumur 4 tahun. 3 tahun pun sebenarnya mereka sudah pandai. Macam anak-anak yang start dah boleh bercakap, contohnya umur 1 tahun lebih, dah boleh bercakap dan memahami apa arahan kita, apa arahan daripada ibu bapa mereka, dia orang dah boleh faham sebenarnya. Sebab budak-budak yang berumur 1 tahun lebih ni, dia dah boleh faham dengan gambar. Faham dengan arahan kita. Dia orang ni suka gambar sebenarnya. Kalau kita tunjuk gambar, ataupun kita tunjuk dia benda yang real. Contohnya kalau kat kampung ni, ada ayam, ada itik, ada lembu. Dia orang cepat tangkap. Apatah lagi kalau dia orang mengaji kan. Kalau kita bagi contoh-contoh melalui gambar. Satu lagi Mama Iti nak kongsikan. Anak-anak ni kita kena faham dia orang punya dia orang punya karakter. Satu lagi kita kena faham anak kita ni, dia mudah faham melalui percakapan ke, ataupun visual ke, ataupun dia orang suka disentuh. Kena faham anak-anak.
Contohnya, yang Mama Iti perasan lah melalui pengalaman Mama Iti sendiri, anak-anak Mama Iti ni banyak yang suka, tapi rasanya kebanyakan anak-anak pun memang suka disentuh kan, macam dipuji, disentuh, dipeluk. Tapi kena tengok dia ni, kalau dari segi pembelajaran, diorang ni cepat faham macam mana, melalui gambaran ke, imajinasi ke, ataupun melalui percakapan. Sebab budak-budak ni biasanya diorang ni kalau umur yang 4 tahun, contohnya 4, 5, 6, diorang ni susah nak dengar kalau kita bercakap je. Perasan tak? 4, 5, 6 ni dia minat kalau dia melihat gambar. So kena faham ya. Jadinya ibu bapa ni, kita jangan marah anak tu. Kalau contohnya dia tak pandai, kita cuma bercakap je dengan dia. Baca alif, ba, ta. Lepas tu esok kita suruh lagi. Anak kita pun tak tahu. Kadang-kadang melalui percakapan ni, dia orang tak ingat bentuk. Betul tak? So jadinya tak efektif juga. So kita kena menggunakan dua cara, iaitu percakapan dan gambar. Macam alif bata juga. So kita tak boleh alif bata sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dat ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha ya lam alif am dah ya. Nampak dah dua kali dah. Macam mana tu? Buat lawak pula pagi-pagi ni. Okey. Biasalah pagi-pagi kan. Kita pun fikir macam-macam. Tersyasyul. Okey. So jadinya kanak-kanak ni, dia orang memang hafal alif ba ta, tapi cuba kita tunjuk dia real ni. Kita tunjuk dekat anak-anak benda ni. Bila dia orang hafal alif ba ta, tanya, alif mana? Alif pun dia tak tahu. That's why ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran anak-anak. Sebab Mama Iti memang terapkan yang first, kena pandai mengaji dulu. Kalau membaca tu bukannya jangan pandai dulu, maksudnya slow-slow. Sebabnya diorang ni kalau diisi dengan ilmu rohani, macam ni lah, ilmu keakhiratan lah, diorang akan lebih cepat pandai belajar benda-benda lain. Seperti membaca, seperti belajar matematik, belajar bahasa Inggeris. Diorang akan lebih pandai sebab hati terang. Alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, subhanallah. Itu yang Mama Iti terapkan lah. Mama Iti kata dengan anak-anak, bukan Mama Iti kata jangan pandai ilmu fardu kifayah ni macam matematik, sains, bukan. Tapi apa yang penting ialah kita kena terapkan ilmu akhirat dulu pada anak-anak ni. Sebab ilmu akhirat ni akan mendatangkan rasa cinta. Akan mendatangkan rasa cinta kepada syurga dan tidak suka kepada neraka. Cinta kepada syurga, neraka pula. Dan kita menerapkan pengetahuan tentang syurga dan neraka lebih dalam kepada anak-anak ni. Sebab tu kita kena bagi tahu dia dan menekankan soal mengaji ni sangat-sangat penting. Sebab inilah yang akan menolong kita di alam kubur ke, di padang mahsyar ke, ini yang akan menolong kita. Sebab tu Mama Iti sangat menekankan kepada anak-anak pentingnya mengaji masa sekarang ni. Sebabnya mengaji ni dia sebenarnya sangat senang daripada kita mengajar anak-anak kita membaca. Membaca bahasa Melayu, membaca bahasa Inggeris yang ada past tense, present tense. Lagi apa? Ada ayat aktif. Lagi ada penjodoh bilangan.
Bahasa Melayu kan. Dan dia mempunyai suku kata yang berbeza daripada mengaji. Memang A sampai Z sama. Tapi anak-anak kita pada usia 4, 5, 6, kemungkinan dia orang boleh baca B-O-B-O L-L-A, bola sahaja. Tapi kalau suruh baca, contohnya perdagangan, mengeluarkan. Tapi mungkin ada budak-budak yang dah pandai. Alhamdulillah, kita tak nafikan. Tapi kebanyakan budak-budak yang umur 4, 5 tahun tak pandai lagi baca mengeluarkan, perdagangan, diperdagangkan, dikotak-katikkan, contohlah. Kan? Sebab benda tu macam susah. Kotak-katik. Tapi kalau mengaji, Mama Iti ajar benda yang sangat simple kepada anak-anak. Apa yang diorang perlu apa yang diorang perlu ingat adalah beberapa perkara saja. Ada lebih kurang 1, 2, 3 ke 4 lah. 3 ke 4 perkara yang first thing first kena ingat. Iaitu baris ada berapa? Mama Iti cakap dengan anak Mama Iti lah. Baris iaitu ada baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, kalau ada tersilap bagi tahu ya. Sebabnya Mama Iti ni bukanlah pandai sangat. Bukanlah ustazah kepada anak-anak. Okey. Lepas tu, lepas baris kita ada tanda apa? Kita cuma ada tanda sabdu dan mati sahaja. Ini Mama Iti ingat kepada anak. Susah ke nak ingat? Baris atas, bawah, depan. Dan perkara yang ketiga adalah tanwin. Tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. Nampak tak? Itu 3 perkara je kita kena ingatkan pada anak-anak kita. Lepas tu baru kita kepada next step. Iaitu apa huruf kalau kita baca, kita kena panjangkan 2 harakat. Kalau huruf apa-apa, huruf ijaiyah, yang alif sampai ya ni bertemu dengan alif, waw, ya, kena panjang. Itu yang Mama Iti tekankan. Tapi 3 perkara tadi, yang paling utama yang Mama Iti tekankan dalam mengaji. Baris apa? Baris atas, baris bawah, baris depan. Tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. Dan tanda apa yang kena ingat iaitu mati dan sabdu saja. Itu je first. Tak payah fikir yang lain. Senang tak? Tapi kalau anak-anak kita ajar membaca, diorang ni banyak nak kena ingat kan? Itu bagi pendapat Mama Iti lah. Kalau salah minta maaf. Sebab yang ini hanya perkongsian. Mungkin ibu bapa ada cara tersendiri untuk mengajar anak-anak macam mana nak mengaji dengan mudah. Okey. Kita start macam mana nak ni, sebab dia terbalik kan. So siapa yang ada ikrok boleh buka lah. Ataupun ibu bapa kat rumah tu mesti dah hafal dah. Dia punya huruf alif bata. Okay, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni yang tak ada garis. Okay. Ada garis juga. Okay, tak apalah. Yang ada alif bata ni. Alif bata ni kita tunjuk pada anak-anak. Mula-mula kita macam mana nak bagi dia senang ingat. Macam mana? Cara Mama Iti adalah, Mama Iti suka relatekan dengan kehidupan anak-anak. Macam mana dia orang nak ingat alif. Kadang dia orang baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kalau apa ni? Hafal memang boleh. Anak-anak ni memang senang menghafal. Lagi-lagi lagu. Tapi kalau kita buka balik, mana alif? Contohnya kita ambil secara rawak lah. Mana to? Tapi diorang boleh baca. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Betul tak? Sa mana sa? Kalau kita tunjuk secara rawak, diorang tak boleh. Pada permulaannya lah. Tapi kalau contohnya umur dah 7 tahun ke atas, kebanyakan diorang dah ingat dan dah faham.
Ini cara macam mana nak ingatkan dia betul-betul dalam kepala dia ni. Betul-betul disemat dalam kepala dia ni. Okey, cara Mama Iti adalah, ini cara ni macam cara kita sekolah-sekolah dulu. Tapi cara ni macam tak tahulah. Dia tak macam ni, dia tak ada yang orang kata yang paling nak kata paling tepat tu Mama Iti tak pandai lah. Tapi ini cara Mama Iti ajar anak-anak supaya dia orang ingat, senang ingat. Jangan stres. Maknya pun tak stres. Satu lagi nak pesan. Kita sebagai guru kepada anak-anak kita jangan mengharapkan anak kita ni, jangan meletakkan satu harapan yang anak kita ni bila kita ajar, dia pandai. Kita punya tanggungjawab adalah ikhtiar dan usaha supaya anak kita belajar mengaji. Tapi pandai itu kita serahkan kepada Allah. Nampak tak? Dan daripada situ kita tak akan stres. Kita tak akan stres mengajar anak kita sampailah bila-bila. Okey. Jangan stres-stres sebab pandai yang mengubah hati, yang memegang hati kita, yang memberi hidayah itu Allah. Bukan kita manusia. Kita ajarlah anak-anak kita apa pun, matematik ke, membaca ke. Bukan tak boleh marah. Mama itu pun marah. Kalau contohnya dia tak fokus. Tiba-tiba mengaji, mengantuk. Tiba-tiba mengaji, bercakap. Tiba-tiba mengaji, bermain. Kita tegur lah. Sebab waktu ni kita boleh tegur. Anak kita selepas 7 tahun ke atas, cara menegur dah lain dah. Buluh, contohlah ibarat anak kita ni macam buluh lah. Daripada dia lahir sampailah umur sebelum 7 tahun, itulah waktu yang paling baik untuk menegur anak-anak ya. Cara paling berkesan menegur. Salah je tegur. Jangan ambil hati, jangan terlampau ambil hati anak-anak. Jangan sampai kita ni menjadi hamba kepada anak kita. Ikut je kata anak. Tak boleh ya. Ini satu yang memang Mama Iti sangat tegas dalam mendidik anak-anak. Kita didik, tapi kita yang lain tu kita serah pada Allah. Dia pandai ke, dia tak pandai ke, kita serah pada Allah. Sebab kita kena bergantung 100% pada Allah. Kalau contohnya kita dah ajar anak kita dah bagi yang terbaik pada anak kita, tapi anak kita tak pandai, kita akan apa? Give up kan? Kita akan jadi down. Sebab kita berlandaskan usaha kita. Bukan kita berlandaskan kepada Allah. Itu silapnya. Sebab tu kita hari ni mengaji. Anak tak pandai, give up lah. Esok tak payah mengaji lah. Tak pandai-pandai. Beku ke otak tu. Dah macam-macam keluar. Nauzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita start. Contohnya, ini rasanya macam panjang juga video ni ya. Tapi bolehlah Mama Iti cubalah ya. Okey, contohnya alif. Mama Iti cakap dengan anak ajar alif. Apa yang dekat dengan dia alif ni? Alif ni apa sebenarnya alif ni? Kalau kita nak relate kan. Alif ni selalunya kebanyakan nama orang kan. Kita cakap dengan anak kita. Macam nak senang ingat. Ini cara Mama Iti lah ya. Tanya anak kita. Dekat sekolah ada tak nama kawan nama Alif? Nama murid kat sekolah tu ada Alif tak? Oh banyak Mama. Inilah Alif. Bentuknya tiang je sebatang. Nampak tak? Tiang sebatang je. Ni Alif yang tegak ni. Dia tak ada titik. Tak ada titik, tak ada mata kat bawah ke, mata kat atas ke, tak ada. Tegak je sebatang. Alif. Lepas tu seterusnya ba. Kita kena tunjuk dan bercakap. Tak boleh alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha.
Dia nanti dia akan confuse. Sebabnya setahu Mama Iti lah, pada umur belah-belah tahun pun kadang-kadang kita confuse dengan dot, to, zo. Betul? Kita confuse. Yang mana ya sot? Yang mana ya? Yang mana ya to? Yang mana ya zo? Kita pun confuse. So jadinya kita kena betul-betul. Ini akar dia. Akar dia. Alif sampai ya ni. Sebab nanti kalau dah jumpa dengan huruf yang bersambung-sambung, anak kita dah confuse dah. Kena pula. Ni apa ni? Alif, ba, ta, sa, jim. Kena nyanyi pula. Betul tak? Okey. Ba. Ba. Macam mana cara senang nak ingat? Ba ni. Cuba tengok. Bentuk ba. Ba ni macam mangkuk kan? Lepas tu ada titik satu. Kat bawah. Ba. Ada titik satu kat bawah. Okey. Ta. Ta. Okey. Bentuknya sama macam ba. Tapi titiknya dua kat atas. Lepas tu kalau dia susah sangat nak ingat, cakap dengan anak kita ni, abang ada tangan tak? Contoh. Ada? Ta. Tangan. Ta. Tangan. Bentuk dia macam ba. Ba ni titik dia kat bawah. Bila kita tunjuk macam ni dekat anak-anak kita, kita cakap dan kita tunjukkan gambar. So bila dia orang nampak gambar, dia orang ni, budak-budak ni, dia sukakan kepada benda yang bergambar dan suka berimajinasi. Cuba tengok cerita kartun. Anak-anak kita tengok cerita kartun, dia akan menyampaikan dialog kartun tu balik pada kita. Betul tak? Kalau tak percaya, cuba perhatikan anak kita. Macam mana dia boleh menyampaikan dialog orang dewasa. Macam budak 4 tahun. Sebab dia tengok orang bercakap dan tengok gambar. Macam dia tengok TV lah. Bercakap, dia dengar suara dan gambar. Betul? Sama macam ni. So dia membayangkan benda tu. Alif, ba, ta, sa. Sa ni titik mata 3. Mama Iti suka gunakan istilah mata. Ba, dia macam mangkuk kan. Mata dia satu, tapi kat bawah. Ta, dia macam mangkuk juga, tapi mata dia 2, dekat atas. Dan dia pun, okey. Ba, mangkuk, mata 1 kat bawah. Ta, mangkuk, mata 2 kat atas. Sa, bentuknya macam mangkuk juga. Kebanyakannya tak susah lah, macam ba, ta, sa. Ada 3 huruf yang sama rupa dia. Cumanya titik dia berbeza. Dan sa, kita cakap matanya 3 kat atas. Bang? Bang ke, kakak ke, alung ke. Matanya titik 3 kat atas. Okey. Seterusnya kita beralih kepada jim, ha, ho. Jim, ha, ho. Bentuknya sama kan? Bentuknya sama. Dia macam ada bentuk runcing kat atas. Lepas tu perutnya ke depan. Macam tu. Macam orang. Macam orang mengandung. Kan? Dia buncit ke depan. Macam tu lah. Macam orang kita tengok daripada sisi. Macam tu. Kan dia selalu tengok mama dia mengandung kan. So, dia nampak macam tu. Huruf jim, mengandung, orang mengandung. Ada mata kat dalam. Macam mak bapak kat rumah tu boleh fikirlah benda yang senang. Benda yang senang boleh melalui nama kawan-kawan dia ke, ataupun yang benda-benda yang kat rumah ke, kita relate kan. So bagi dia faham dan ingat dulu mula-mula alif sampai ya ni. Ha. Ha ni dia macam mengandung tapi tak ada titik. Lepas tu kho, mengandung, matanya kat atas.
Macam cerita P. Ramlee tu apa? Jin pakai toncit. Macam tu. Buat lawak sikit lah. Sebab kita kalau stres-stres ni, anak kita stres. Sebab budak-budak ni sebenarnya, dia punya mindset ni sebenarnya nak main je. Dia tak suka belajar. Tapi, cuba kita masukkan elemen-elemen seronok dalam mengaji tu, dia orang akan seronok mengaji. Percayalah. So, kita buat lawak sikit lah dengan anak kita. Janganlah kita stres je kan. Nak juga hari tu anak kita pandai. Tak boleh macam tu. Okey. Dah faham ya? Jim, ha, ho mengandung. Yang mana yang tak ada titik? Yang tak ada mata? Cakap. Yang mana tak ada mata? Ha je tak ada mata. Yang dua lagi, matanya di perutnya. Yang satu lagi, matanya di atas. So jadinya dia kata, Jim. Jim, ha, ho. Okey. Seterusnya, dal. Da. Kalau letak baris atas, da lah kan. Kalau hurufnya dal. Dal ni, kita tengok bentuk dia. Dia dua benda yang sama. Dia selalunya dia confuse. Dal dengan zal ni. Cakap je. Zal, matanya satu ke atas. Dal tak ada titik. Tak ada mata. Okey. Lepas tu kita boleh relatekan lah. Dal, da. Okey. Lepas tu, zal, za. Mungkin kita, ada kawan nama Zaki tak? Okey, Zaki ke Zakiyah ke kan? So, dia mudah untuk ingat benda tu. Kita kena kreatif lah. Mak ayah ni macam kita ingat formula dulu kan? Lepas tu, raw. Raw ni dia macam mana ya? Nak cakap ya? Dia runcing ke depan. Raw. Rotan. Macam kita nak ingatkan anak kita ni senang. Rotan. Raw. Okey. Zai. Za. Kalau baris atas, za lah. Zai. Zaitun. Pernah makan buah zaitun kan? Yang kita beli dekat yang tempat orang jual kurma tu. Lepas tu dia kata pun pernah. Biasanya kalau 7 tahun tu dia dah faham lah. So mudah untuk mengajar. Tapi kalau macam 4 tahun memang berbeza, 5 tahun berbeza, 6 tahun pun berbeza. Tapi 6 ke 7 tahun lebih kurang sama. Sebab dia proses daripada prasekolah nak ke tahun 1. So dia punya pemikirannya lebih kurang. Okey? Seterusnya adalah sa. Sin. Sin, sa. Kita peluk dia. Sayang. Sya. Shin, sya. Shin, sya. Nak pun dah ingat apa? Shin. Tak elok pula kan? Astaghfirullahalazim. Okey, kita cakaplah Shin, sya. Shin, sya. Ada tak nama kawan Sya? Ada. So boleh guna. Okey. Seterusnya sod. Sod. Biasanya Mama Iti kata sod ni nak senang ingat apa? Sod, dot, to, zo. Bentuknya lebih kurang sama. Kalau sod ni, solat. Dia tak ada tiang, dia tak ada mata. Solat. Sod pula ada mata, tak ada tiang. Sod, dot. Donut. Okey. To ada tiang, tak ada mata. Tolak. Okey. And then zo. Ada tiang, ada mata. Nampak tak? Okey. Sod tak ada mata, tak ada tiang. Baru-baru memang diorang akan buat macam itulah. Dot ada mata. To ada tiang je. Zo ada tiang, ada mata. Satu kat atas. Tapi nak senang ingat sampai kita tahap kita letakkan perkataan lah macam tadi. Sod. Solat. Abang solat kan? Solat lah. Sod. Dot. Donut. Abang suka makan donut tak? Donut. To. Tolak. Tolak apa mah? Tolak basikal. Tolak. Okey. Zo. Zolim.
Zolim tu apa mah? Zolim tu orang yang selalu membuat perkara-perkara yang menganiaya orang lain. Biasanya darjah 1 dah faham lah menganiaya tu apa. Macam mendera ke. Kita bagi contoh lah kat situ. Selain tu kita boleh selitkan dengan sirah-sirah ke. Maksudnya kita bercerita lah. Sambil kita mengaji tu kita bercerita dengan anak-anak kita. Cerita pasal Nabi Muhammad ke. Kita selitkan lah. Pada zaman Nabi Muhammad dulu, orang Quraisy terlalu zalim dengan umat Islam. Kita ceritalah. Mama Iti tak pandai cerita sangat, tapi kita bagi tahulah benda-benda yang senang dia faham. Okey. Ain dengan Rin ni bentuk dia pun sama juga. Ain, Rin. Bagi tahulah anak kita. Ada ke tak kat sekolah tu nama Ain? Mesti banyak. Nur Ain Syafiqah, Nur Ain Insyirah, Nur Ain Mastura, Nur Ain Amalina, Nur Ain Dalila, Syafiqah, Aufiyah, semua pun ada. Okey. Ain. Tapi Ain ni tak ada mata. Okey. Ain tak ada mata. Lepas tu Rin pula. Rin macam mana nak ingat? Selalunya Mama Iti kata dengan anak, abang pernah tak buang kahak? Rin. Selalunya kalau kita tak latih anak kita sebut Rin ni, nanti dia nak baca Al-Fatihah susah. Ghairil. Selalu sebut Royril. Tak boleh lah. Nanti sampai ke tu Royril. Sebab lidah ni kena lembut kan. Daripada sekarang. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Tu pun minta maaf lah ya kalau ada silap salah, bolehlah PM Mama Iti ya. Sebab Mama Iti ni pun proses belajar juga. Memang banyak yang tak tahu, banyak yang jahil. Tak banyak ilmu yang perlu ditambah lagi. Sama-sama lah kita ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya kita ke huruf Fa. Fa dengan Qaf. Sama juga bentuknya. Tapi Fa ni matanya satu. Mata dia satu Fa ni. Dia ada bulat. Lepas tu ada mangkuk. Bulat lepas tu ada mangkuk. Titiknya ada. Matanya ada satu dekat atas. Tapi Qaf ni matanya ada dua. Lepas tu dia bentuk macam mangkuk juga. Kaf lam. Bentuknya lebih kurang. Tapi lam lebih dalam lagi. Macam mata kail. Kaf dia runcing sedikit je. Tak masuk ke dalam. Tapi kalau kat sini. Kaf ni dia ada letak hamzah kan. Cakaplah. Dalam dia ada hamzah. Itu kaf. Lepas tu lam. Macam mata kail. Ni lah. Kenalah PKP ni. Walaupun tak mancing, beli saja-saja, beli mata kail tu kan. Tunjuk kat anak. Ni mata kail, ini tali tangsi. Maksudnya macam tu lah. Kita ajar anak kita ni bukan setakat ilmu fardu kifayah saja. Macam contohnya matematik ke, sains ke apa. Kita kena tunjukkan dia the real story. Macam mana nak menjalani kehidupan ni. Sebabnya makin lama dia makin besar. Ajar dia kerja-kerja rumah tangga. Kerja-kerja kebun, kerja-kerja mengemas, semua kena ajar. Okey, seterusnya adalah mim. Mim ni tak ada sama dengan lain, tak ada. Dia tak ada macam, dia macam huruf alif, dia single lah. Single, dia tak ada bentuk yang sama. Alif, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Tak ada yang sama. Dia semua tak ada yang macam huruf ain ada dua yang sama. Huruf fa, qaf bentuk yang sama. Lepas tu sod, dot, to, zo sama 4 kan. Ada bentuk yang lebih kurang sama 4 huruf ni. Tapi alif, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya tak ada yang sama. So mim, ma. Mim kalau baris ni atas ma kan. Selalu anak-anak kebanyakannya panggil mak dia mama. Macam Mama Iti mama lah. Ma. Selalu panggil. Kalau pendek je dah mama tu dah pendek dah panggil ma.
Itu lepas ni kita mungkin boleh belajar macam mana nak mengeja dengan mudah pula. Okey. Mim ni bentuk dia macam apa ni, ada punat. Lepas tu ada tiang ke bawah. Bolehlah reka apa-apa pun untuk anak-anak supaya dia orang cepat faham. Tak kisah. Ma. Boleh kaitkan dengan nama kawan-kawan ke. Mim. Kalau baris atasnya ma. So, macam mana bentuknya? Ma. Okey. Mim tu ada punat. Lepas tu ada tiang ke bawah. Itulah, susah sikit lah nak buat contohnya. Okey. Mim. Lepas tu kalau dibariskan jadi ma. So nak bagi anak-anak tu mudah nak ingat. Okey. Lepas tu nun. Baris di atas na. Lepas tu nun ni dia macam mangkuk makan Maggi. Dia lebih dalam lagi. Lepas tu dia ada mata kat atas. Dia tak ada sama dengan batasa. Batasa ni dia mangkuk lepis sikit. Tapi nun ni dia mangkuk dia dalam sikit. Dan dia ada mata kat atas. Lepas tu seterusnya wow. Wow bulan. Wow. Kan? Kita kalau tengok apa-apa anak-anak kita kan. Ni mama belikan mainan ni. Wow. Huruf wow. Okey. Lepas tu ha. Ha ni biasalah kita buat lawak dengan anak kita. Selalu abang gelak macam mana? Dia kata penggelak pandai. Ngaji kenapa tak boleh? Okey. Ha ni dia kena lebih bukan keras lah. Maksudnya lebih jelas sikit. Kalau macam huruf ha yang ni kan. Ha ni ha dia ke dalam tekak. Kalau ha ni dia kena keluarkan ihdinas siratal mustaqim. Dia tak boleh tak boleh. Dia kena ihdinas siratal mustaqim. Macam tu. Okey, Amzah ni dia pun tak sama. Tak ada bentuk yang sama dengan orang lain. Dia seketul je. So mudah sikit lah nak ingat kan. Sebab satu je. Kalau yang sama bentuk ni kita kena bagi lebih lagi detail. Hamzah pun ada nama orang juga. Cakaplah nama kawan-kawan kat sekolah ada tak nama Hamzah? Amir Hamzah ke? Ahmad Hamzah ke? Betul tak? Ataupun nama ayah dia. Ahmad apa ni? Ahmad lah. Ahmad bin Hamzah ke kan? Ahmad Alif bin Hamzah ke? Ada tak? So mudah ingat. Pakcik Hamzah ke? Pakcik kantin yang nama Hamzah ke? Betul tak? Okey. Lepas tu ya. Ya ni pun tak ada bentuk dengan yang huruf lain. Dia ada mata dua kat bawah. Dia macam lebih kurang itik berenang. Okey, macam tu. Lepas tu dia ada mangkuk macam itik kan. Macam bentuk itik sikit kan. Lepas tu ada mata kat bawah. Okey, ya. Kaitkan lagi. Ada tak cerita boboiboy nama Yaya? Yang buat biskut pingsan tu. Okey, cakaplah dengan dia. Abang selalu tengok boboiboy kan? Kenapa tak boleh ingat ya? Ya. So mudahlah untuk anak-anak ni faham. Okey, Mama Iti pun dah semput ni. Okey, kita lepas ni kita bolehlah kalau ada masa kita boleh sambung balik. Macam kita sambung untuk baris pula untuk anak-anak kita kan. Sebab baris ni bila dah diletak baris dia tak akan sama. Anak-anak akan tanya, Ma, kenapa bunyi dal ni da pula? Macam tu kan. Dia kata, dal kan dal. Cakaplah dengan dia. Bila dia letak baris, dia bunyinya da, bukan dal lagi. Sebab kenapa kena ada baris? Sebab lepas ni kita akan belajar macam mana nak menyambungkan
huruf tu menjadi ayat. Contohnya macam mana kita nak pandai baca Al-Fatihah? Kena ada baris. Kalau tak, macam mana kita nak baca? Sebab kita tak pandai bahasa Arab macam orang Arab. So kita kena tengok satu-satu, membaca. Kenal alif bata. Lepas tu kenal bila alif bata tu ada baris dia. Dan macam mana nak mengeja lepas ni. Okey? Sebab tu ada 3 benda yang anak-anak kena ingat, iaitu baris atas, baris bawah, baris depan. So bunyinya berbeza macam A, I, U. So diorang pun akan ingat. Baris atas A, baris bawah I, baris depan U. Macam bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu tu susah sikit nak relate kan. Sebabnya tak ada huruf Ain. Ain Rumi tak ada. Dia letak A juga kan. Macam Ain, A-I-N. Bukan A. Sebab sekarang pun nama tak boleh letak yang filosofi tu. Okey, so banyak lagi benda yang kita boleh kongsikan kat sini. Kat sini ini di kesempatan ni, ini sajalah sebabnya kalau banyak-banyak pun susah kita nak ingat, susah kita nak faham. So ini cara Mama Iti macam mana mengajar anak dengan cara yang seronok, dan insya-Allah mereka mudah ingat dan tak stres. Kena ingat ya, ibu bapa kat luar sana, kalau kita menjadi guru untuk anak-anak kita, jangan mengharapkan mereka pandai. Kalau mengharapkan mereka pandai, kita berlandaskan kepada usaha kita menyebabkan anak kita pandai. Padahal yang memandaikan, yang mematikan, yang mencantumkan, dan segala-galanya tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala 100% dan bukan bergantung kepada manusia. Sebab manusia ni sangat lemah, akalnya sangat pendek, dan dia sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebab manusia ni hidup dia adalah menggapai, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja video Mama Iti di sini. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Episod. Insya-Allah lah. Insya-Allah. Mama Iti tak ada lagi YouTube channel untuk pembelajaran ni, tapi kalau ada sebarang komen ataupun benda-benda yang tak betul, boleh PM, sebab Mama Iti sedia untuk ditegur, sedia untuk menerima ilmu yang baru. Janji ada benda tu bermanfaat dan boleh memperbaiki diri Mama Iti sendiri. Sebabnya kita, kalau kita tak buat salah, kita tak akan tahu apa benda yang betul. So kita kena cuba dulu. So kalau macam untuk pembelajaran anak-anak ni, kita kena tekankan untuk mengaji dulu. Yang lain tu kena ajar juga. Tapi ilmu ni lah, ilmu Al-Quran ni lah yang boleh membantu kita. Sebab salah satu perkara yang membantu kita masa di alam barzah ni adalah Quran. Al-Quran adalah sahabat kita yang akan membantu kita masa malaikat bertanya soalan kepada kita. Okey, sekian saja di sini perkongsian daripada Mama Iti. Salah silap, orang kata baik buruk tu datang pada Allah. Mama Iti hanya insan biasa. Dan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.